Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu yang dikasihi sekalian? Okay, hari ini kita nak sambung topik pembelajaran kita yang terhenti sebelum cuti hari itu. Okay, ingat lagi sebelum cuti kita berhenti sehingga momentum. Hari ini kita akan masuk kepada topik 2.6 iaitu daya. Diharap pelajar-pelajar cikgu kelas 4 STEM yang disayangi semua dapatlah bersama cikgu lebih kurang dalam masa 30 minit ini. Okey, kita teruskan ya. Okey, daya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di akhir pembelajaran kita, cikgu harap awak semua dapat mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum. Yang keduanya, cikgu harap awak dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus F sama dengan MA. Iaitu F ni daya sama dengan hasil darab jisim dengan pecutan. Next. Okey, apa itu daya? Okey, daya sebenarnya tidak dapat dilihat ataupun dirasa. Tetapi apa yang dapat diperhatikan adalah kesan daripada daya tersebut. Okey, daya yang bertindak ke atas suatu objek dapat mengubah saiz, mengubah bentuk, keadaan rehat, hal laju dan arah gerakan objek itu. Okey, mari kita tengok lagi. Okey, ini contoh kesan daya yang cikgu cakap tadi. Okey, tengok gambar yang pertama ni. Ada orang yang menolak dan menarik. Contohlah, ini almari lah. Okey, kesan daya ni apa kesannya? Okey, tolak ataupun okey, ini kesan daya, ia dapat menggerakkan atau memberhentikan objek. Okey, tolak dapatlah berhentikan objek itu ataupun kita sekat jadi tolak dapat gerakkan objek itu. Kita berhentikan. Jadi objek itu berhentilah tanpa daya. Objek itu berhenti. Okey, seterusnya contoh yang kedua ni, sebuah kereta brake secara tiba-tiba. Okey. Okey, semasa brake tu kita kenakan daya. Jadi berhenti secara tiba-tiba menyebabkan kereta itu boleh menukar arah. Jadi kesan daya yang dikenakan dapat menukar arah kereta tersebutlah, sama ada berpusing ke, terbalik ke. Itu adalah kesan daripada tindakan daya, menukar arah objek. Okey, ini contoh kenderaan. Okey, daya boleh menyebabkan objek itu memecut atau memperlahankan objek. Ini contoh kereta. Kalau kita kenakan daya ke atas tekan minyak, kita kenakan daya lah. Maksudnya jadi objek itu ataupun kereta ini akan memecutlah lebih laju. Sama juga kalau kita tekan brake, kita kenakan daya ke atas brake itu. Jadi kesannya kita dapat memperlahankan kenderaan tersebut lah. Itu antara kesan daya, boleh memecutkan atau memperlahankan objek. Okey, contoh lagi. Okey, mengubah bentuk objek. Okey, ini kenakan daya. Okey, tangan ni kenakan menekan. Kita kenakan daya ke atas tin ni. Okey, apa kesan dia? Ini daya daripada tangan kita tu dapat mengubah bentuk tin tersebut. Okey, ini beberapa contoh kesan daripada tindakan daya.
Okey, ini nak imbas kembali semasa tingkatan 2 ke 1 ke. Ni pernah belajar ni keseimbangan daya. Apa maksud keseimbangan daya? Keseimbangan daya berlaku apabila paduan daya yang bertindak ke atas suatu objek adalah sifar. Maksudnya tiada daya bersih. Objek yang mengalami keseimbangan daya akan berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Dua je keadaan di mana objek tu mengalami keseimbangan daya. Satu, kalau objek itu berada dalam keadaan pegun, maksudnya tidak bergerak. Kalau dia bergerak pun, dia bergerak dengan halaju seragam. Itu maksudnya objek itu mengalami keseimbangan daya. Maksudnya daya paduan yang bertindak ke atas objek itu adalah sifar ataupun tiada daya bersih. Okey, contoh objek yang berada dalam keseimbangan daya. Okey, ini ada sebuah buku berada di atas meja. Okey, buku ini terdapat dua daya yang bertindaklah ke atas buku ini yang berada di atas meja ni. Iaitu berat. Berat sentiasa bertindak ke arah bawah. Berat ni dipengaruhi oleh daya graviti. Jadi dia akan bertindak ke bawah. Okey, satu lagi dia akan bertindak balas normal ni, tindak balas dia menentang arah berat. Okey, jika nilai R ni sama dengan W, maksudnya kalaulah berat ini 40 Newton, tindak balas pun nilai dia 40 Newton, maka daya bersih dia ataupun paduan daya sebab arah yang bertentangan kita tolak jadi kosong. Jadi daya paduan dia sifar. Maka objek itu pegun berada dalam keseimbangan daya. Okey, yang kedua, objek yang bergerak dengan halaju seragam ataupun malah. Okey, ini contoh. Ini objek yang bergerak ini contoh kapal terbang. Okey, ada 4 daya yang bertindak. Okey, kapal terbang ini berat ke bawah. Okey, lawan dia ialah daya angkat. U ni ke atas. Jadi, bawah dan atas U sama dengan W. Jadi, daya bersih dia pun sifar. Okey, daya tujar ke hadapan. Okey, lawan dia ialah yang bertentangan dengan dia ialah daya seretan. Jadi, G daya seretan sama dengan F. Jadi daya bersih dia pun kosong juga, sifar. Maka objek ini bergerak dengan halaju seragam. Okey, itu adalah dua contoh keadaan di mana objek berada dalam keseimbangan daya. Kalau kita lihat di sekeliling kita, apa yang tengok semua objek-objek yang pegun yang berada di sekeliling kita. Apa contohnya? Kipas yang tergantung, yang tak bergerak, tergantung. Itu maksudnya objek itu berada dalam keseimbangan daya. Gambar yang tergantung, itu pun sama juga. Objek berada dalam keseimbangan daya, pegun. Okey, untuk topik hari ini kita nak tahu bagaimanakah daya ni mengubah momentum gerakan suatu objek pada satu garis lurus. Iaitu kita nak tahu apa kaitan daya dengan momentum ataupun apa hubung kait daya dengan momentum. Okey, ada dua aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengkaji atau untuk menghubungkaitkan daya dengan momentum. Yang pertama, mengkaji hubungan antara daya
dengan pecutan untuk jisim yang tetap. Dan yang kedua ialah mengkaji hubungan antara jisim dengan pecutan untuk keadaan daya tetap. Ini aktiviti ni kalau di makmal kita boleh buat dah. Okey, kita tengok dulu yang A ni, mengkaji hubungan antara daya dengan pecutan untuk jisim tetap. Okey, kalau kita tengok ni, mengkaji hubungan antara daya dengan pecutan ni, biasanya eksperimen. Kalau kita buat eksperimen, kita kena kenal pasti dahulu apakah pemboleh ubah yang terlibat. Ada 3 pemboleh ubah yang sentiasa terlibat lah kalau kita membuat suatu eksperimen. Okey, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Apakah pemboleh ubah bergerak balas dan apakah pemboleh ubah tetap? Kalau ikutkan eksperimen A ni, uji kaji A ni. Okey, apa dia? Kalau tengok ayat kat sini, biasa pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah daya. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah pecutan. Dan pemboleh ubah yang dimalahkan adalah jisim. Okey, kita tengok Rajah A menunjukkan suatu daya F bertindak ke atas objek berjisim M. Apakah yang berlaku kepada objek tersebut? Okey, dia kata rajah A ni, daya, suatu daya F, maksudnya budak lelaki ni dia menolak objek yang berjisim M ni dengan suatu daya F. Apakah yang berlaku kepada objek tersebut? Jadi dia tolak ni maksudnya ada suatu pecutan kat sini A. Maksudnya objek ni akan memecut lah jawapan dia. Objek akan memecut. Okey, apa yang berlaku jika daya yang bertindak ke atas objek itu digandakan seperti dalam rajah B? Okey, sekarang ni objek yang sama, M, sama objek yang mempunyai jisim yang sama tapi ada 2 orang yang menolak. Maksudnya dia gandakan daya ini kepada 2. Jadi agaknya apa yang berlaku? Kalau kita tengok kat sini, mestilah objek ni akan bergerak dengan lebih laju. Maksudnya apa? Kalau sini A, sini 2A, maksudnya objek ini akan lebih memecut. Okey. Satu daya ditambah dengan 2 daya. Maksudnya objek akan lebih memecut. Jadi daripada situ kita boleh membuat hubungan dia. Nyatakan hubungan di antara daya dengan pecutan. Daya bertambah, pecutan pun bertambah. Jadi apa hubungan dia? Berkadar terus. F daya berkadar terus dengan pecutan. Okey, itu adalah hubungan antara daya dengan pecutan. Okey, ini eksperimen yang kedua. Mengkaji hubungan antara jisim dengan pecutan untuk keadaan daya tetap. Okey, eksperimen ini pemboleh ubah dimanipulasikan ialah jisim, yang bergerak balas ialah pecutan dan yang dimalahkan adalah daya. Kalau kita tengok gambar rajah ni pun, ini yang sama, jisim M, seorang lelaki, daya F, pecutan dia A. Gambar rajah C ni, jisim ditambah 2. 2 jisim, daya sama. Seorang lelaki juga. Jadi apa yang berlaku? Dah jadi setengah A. Ini pecutan. Apa yang berlaku jika daya F yang sama bertindak ke atas suatu objek berjisim 2M seperti ditunjukkan di dalam rajah C. Jadi
daya yang sama menolak jisim yang semakin bertambah. Maksudnya objek ini akan bergerak dengan lebih perlahan. Dari segi logik pun memanglah benda yang lebih berat, jisim yang bertambah, lagi banyaklah daya kita perlukan sepatutnya, tapi di sini daya yang tetap. Jadi objek ini akan bergerak lebih perlahan lah. Objek bergerak perlahan sebab daya ni sama. Jisim bertambah tapi daya sama. Jadi apa? Jadi daripada situ kita boleh simpulkanlah, nyatakan hubungan di antara jisim dengan pecutan. Jadi jisim bertambah, pecutan berkurang. Kita nampak jisim bertambah, pecutan berkurang. Jadi hubungan dia ialah berkadar songsang. Okey, jisim berkadar songsang dengan pecutan. Okey, pelajar, diharap boleh Next. Jadi daripada keputusan aktiviti menunjukkan bahawa pecutan suatu objek bergantung pada daya yang dikenakan dan jisim objek itu. Okey. Ini graf yang dihasilkan daripada eksperimen tadilah. Ini graf pecutan melawan dengan daya. Pecutan melawan dengan daya. Jadi kita akan dapat satu garis lurus melalui sifar ni. Ini maksudnya apa? Maksudnya pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan apabila jisim objek itu malah. Ini untuk uji kaji yang pertama. Hubungan antara pecutan dengan daya berkadar langsung. Okey, yang kedua, ini cara tulis dia lah. A berkadar langsung dengan F M malar. Okey, ini yang uji kaji yang kedua. Pecutan melawan dengan songsangan jisim. Kalau kita lukis graf 1/m ni, maksudnya kita akan dapat satu garis lurus. Okey, jadi apa dia punya ni? Pecutan berkadar songsang dengan jisim yang dikenakan apabila daya yang malar dikenakan. Okey, ini huruf kait dia. Okey, A berkadar songsang dengan M. Daya malar. Jadi jika digabungkan kedua-dua hubungan, dia akan jadi seperti ini. A berkadar langsung dengan F dan berkadar songsang dengan M. Jadi kalau kita ubah formula ni, F ni akan jadi berkadar dengan M darabkan dengan pecutan. Jadi di sinilah nanti kita akan hasilkan formula untuk daya. Dan kita dapat juga melihat apa kaitan, kita nak tengok apa kaitan tadi, apa kaitan daya dengan momentum tadi, yang mula-mula tadi. Okey, ini dia punya ni, awak kena hafal lah ni. Simbol daya F, jisim M dan pecutan A. Okey, ini hubungan antara daya, jisim dan pecutan bagi suatu objek yang bergerak ialah okey, ini bagaimana kita nak kaitkan daya dengan momentum yang tadi. Okey, F M darab dengan A ini ialah pecutan. Okey, A adalah pecutan. Pecutan kita dah tahu formula dia adalah V tolak U per dengan T. Jadi kita olah M ni darab V jadi MV, M darab U jadi MU per dengan T. Ini ialah ungkapan untuk
ataupun formula untuk kadar perubahan momentum. Ni. Perubahan momentum ialah mv tolak mu. Kadar perubahan momentum adalah mv tolak mu per dengan t. Jadi kita boleh kaitkanlah ini sebenarnya F ni berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. Jadi ini sebenarnya adalah ungkapan untuk hukum gerakan Newton kedua. Itulah kaitan antara daya dengan momentum. Jadi daripada situ kita boleh takrifkan hukum gerakan Newton kedua menyatakan kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang bertindak pada arah tindakan daya. Okey, ini hukum gerakan Newton kedua. Okey, ini bagaimana untuk dapatkan formula. Formula bagi daya ni F sama dengan MA. Okey, unit SI 1 Newton ialah daya yang menghasilkan pecutan 1 meter per saat apabila bertindak ke atas jisim 1 kilogram. Dengan itu, 1 Newton sama dengan K darab dengan 1 darab dengan 1. Jadi, nilai K adalah 1. Jadi, dari kat sini kita boleh masukkanlah yang 1 ni, K ni 1 kat sini. Jadi, F tu jadi formula F daya sama dengan MA. Formula inilah yang akan digunakan dalam pengiraan yang melibatkan daya nanti. Jadi kamu kena hafallah formula ni. Kena hafallah dan kena tahu apa F, apa M, apa tu A. Okey, seterusnya kita tengok contoh pengiraan. Hitungkan pecutan bagi blok di bawah. Okey, blok ni, jisim blok ni adalah 2 kg ditarik oleh daya sebanyak 10 Newton. Berapakah pecutan? Pecutan itu nilai A dia berapa? Okey, ni cara kira dia. Daripada formula sama dengan M darabkan dengan A. Ubahkan formula ini jadi A sama dengan F per M. Jadi F ialah 10. F ni mesti daya paduan ataupun daya bersih. Okay, oleh kerana ada satu daya saja yang terlibat kat sini, maka F dia 10 bahagi dengan jisim dia 2. 10 bahagi 2 dapatlah 5. Pecutannya adalah 5 ms negatif 2. Okay, ini jawapan. Jangan lupa bersertakan dengan unit. Okay, soalan B. Sama juga kira pecutan tapi diberi kat sini jisim 5 kg. Okay, ada dua yang menarik blok ini. Itu dua daya yang sama arah. Jadi kita boleh cari dulu. Nak cari dia punya, mesti cari dia punya daya paduan dululah. Sebab sama arah daya ni kita tambah. Ini daya paduan lah kita panggil. Okay, 4 tambah 16 jadi 20. Bahagi dengan 5 akan dapat 4. Okay, soalan yang seterusnya. Soalan C pun sama, cari pecutan. Tapi ni ada dua daya yang bertindak. Okay, satu tarik, satu ini yang bertentangan dengan dia lah. Jadi kena cari daya paduan dia sebab bertentangan arah. Okay, 20 tolak 5 jadi 15 bagikan dengan jisim jadi 1/5 ms negatif 2. Okay, boleh? Setakat ni. Okay, ini pun sama juga. Ini ada dua daya. Ini dua daya, ini satu yang bertentangan arah. Jadi tolaklah 12, tolak dengan 5, tolak dengan 7. Okay, ini jadi kosong. Kosong bagi 12, kosong. Okay, pecutan dia kosong. Okay, soalan yang kedua, seorang lelaki yang menolak troli yang berisi kotak dengan jisim 5 kg di atas permukaan licin.
Okey, jika dia menggunakan daya 30 Newton untuk menolak troli itu, apakah magnitud dan arah troli itu? Okey, sini awak kena highlightkan GSM dia 5 kg. Okey, permukaan licin. Maksudnya, kalau dia sebut permukaan licin, ini maksudnya tiada geseran. Okey, daya yang digunakan adalah 30 Newton. Apakah magnitud dan arah troli itu? Jadi sebenarnya dia tanya pecutan juga dekat sini. Jadi samalah guna formula F sama dengan MA. Jadi ubahkan F per M. Okey, daya dia 30 bahagikan dengan GSM dia 5, maka dapatlah jawapan A sama dengan 6 ms negatif volt. Soalan nombor 3, sebuah objek berjisim 2 kg ditarik di atas tanah dengan daya 5 Newton dan halaju mala. Okey, ni awak kena perhatikan betul-betul ni kat sini jisim dia highlightkan. Okey, ditarik di atas tanah dengan daya 5 Newton dan halaju. Ini highlightkan ni, halaju mala. Maksudnya kalau halaju mala tu daya bersih dia kosong dia berada di dalam keseimbangan daya. Okey, berapakah daya geseran antara objek dan tanah? Okey, dia tanya berapa daya geseran antara objek dan tanah. Yang kedua, hitungkan pecutan objek itu jika objek itu ditarik dengan daya 17 Newton. Okey, tengok jawapan dia. Yang pertama, jawapan F sama dengan kosong sebab halaju mala. F ni ialah daya paduan dia sama dengan kosong sebab halaju mala. Okey, jawapan untuk daya geseran ialah daya yang menarik tu sama dengan daya geseran, nilainya adalah 5 Newton. Daya geseran ni dia melawan arah daya tarikan tu. Itu sebab F dia kosong. 5 tolak 5 kosong lah. Halaju mala. Halaju mala ni automatik F daya paduan dia kosong. Jadi daya tarikan dia sama dengan daya geseran 5 Newton. Okey, boleh. Okey, soalan B, hitungkan pecutan. Okey, ni pun sama F sama dengan MA, A sama dengan F per dengan M. Okey, oleh kerana dia tarik dengan 17 dan objek itu memecut, awak kena cari dulu daya paduan dia berapa. 17 tolak 5 lah. Sebab daya geseran dia 5. 17 tolak 5, 12. Bahagikan dengan jisim dia 2. Okey, dapatlah jawapan 6 ms negatif 2. Okey, diharap pelajar-pelajar dapatlah boleh faham dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu untuk menghubungkaitkan antara daya dengan momentum. Okey, hubungan daya dengan momentum ialah daya berkadar terus dengan kadar perubahan momentum, iaitu hukum Newton, hukum gerakan Newton kedua. Yang keduanya dapat menggunakan formula F sama dengan MA untuk cari macam-macam lah. Biasa cari pecutan ataupun dia bagi pecutan, cari jisim ataupun cari daya. Jadi diharap pelajar-pelajar dapat mengubah sesuai formula tersebut berdasarkan soalan yang ditanya. Okey, sekian saja untuk PGPC hari ini. Diharap dapatlah apa yang disampaikan dapatlah digunakan selepas ini. Jadi jumpa lagi di kelas yang akan datang. Beserta ini cikgu sediakan sedikit latihan. Jadi awak boleh buat di Google Form yang cikgu sertakan, buat latihan. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.
Assalamualaikum.